Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 November bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kes COVID-19 negara meningkat 57.3%, angka kematian turut bertambah. Juga jemaah umrah ikuti ajaran tarekat menyimpang akan jalani pemulihan dan kaunseling sebaik tiba di tanah air. Negara mencatat peningkatan jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital dan pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC awam sebanyak 26.1% bagi setiap 100,000 penduduk untuk minggu epidemiologi ME ke-44 iaitu dari 30 Oktober hingga 5 November tahun ini berbanding minggu sebelumnya. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan untuk tempoh sama peratusan pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan meningkat sebanyak 0.9%. Perkara itu antara yang disentuh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang turut merumuskan jangkitan kes COVID-19 di negara ini meningkat sebanyak 57.3% untuk tempoh berkenaan. Sejumlah 26,616 kes direkodkan pada ME ke-44 berbanding hanya 16,917 pada ME sebelumnya. Bilangan kes kematian pada ME 44 meningkat 45%, iaitu dari 20 kes kepada 29 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata jumlah kemasukan bagi kategori 1 dan 2 iaitu masing-masing tidak bergejala dan bergejala meningkat sebanyak 39.4%, manakala kemasukan bagi kategori 3 iaitu mempunyai radang paru-paru, kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan kategori 5 iaitu yang memerlukan bantuan pernafasan juga meningkat 37.4%. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata secara kumulatif sebanyak 4,923,538 kes baru COVID-19 dicatatkan sejak 25 Januari 2020 hingga 5 November 2022. Manakala kes Kesemua 63 jemaah umrah warga negara Malaysia yang terkandas di Arab Saudi sejak Jun lalu akan menjalani pemulihan dan kaunseling sekembalinya mereka di tanah air. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata kesemua jemaah yang dibawa mengerjakan ibadah umrah melalui kumpulan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah itu akan dibantu untuk kembali kepada landasan kehidupan Islam sebenar. Siapa yang kita anggap ajaran setakat hari ini, ajaran itu sudah pun diberikan fatwa oleh, kerana dia bertapak di Negeri Sembilan, merupakan ajaran yang tak betul, maka orang ini perlu dipulihkan. Kita mana-mana ajaran sekalipun yang tak betul, kita akan pulih mereka untuk mereka ni dipulih balik keyakinan yang ada kepada mereka. Dato' Idris berkata demikian kepada media selepas menyantuni masyarakat Cina di Pasar Lama Bagan Serai pagi tadi. Tambah beliau, 63 jemaah umrah terdiri daripada 28 dewasa dan 35 kanak-kanak itu juga akan diberi kesedaran agar tidak lagi terikut dengan fahaman yang dibawa oleh pemimpin tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Habib Shah Firdaus Habib Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri MAIN bagi tujuan itu. Jumaat lalu, 36 daripada 63 jemaah umrah terbabit telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 5.50 pagi, manakala ketibaan kedua yang melibatkan 4 lagi jemaah selamat tiba di KLIA jam 9 pagi tadi. Baki 23 lagi jemaah terkandas kini berada di Jeddah dan akan dibawa pulang dalam masa terdekat. 7 Oktober lalu, Wisma Putra mengesahkan 63 rakyat Malaysia terdiri daripada 28 individu dewasa dan 35 kanak-kanak terkandas di Arab Saudi sejak Jun lalu. Semua jemaah terbabit dibawa ke Madinah oleh kumpulan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah untuk mengerjakan ibadah umrah pada Mac lalu. Bagaimanapun, mereka hanya berada di Madinah dan tidak pernah dibawa ke Makkah untuk menyempurnakan ibadah umrah. Pemimpin tarikat Al-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Habib Shah Firdaus Habib Ahmad dikatakan telah menyeleweng daripada hukum syarak
termasuk mempercayai akan berlaku kemunculan Imam Mahdi pada hari Arafah lalu. Sedikit ganja yang didalangi pasangan anak beranak tumpas dalam 4 serbuan di sekitar Johor Bahru dan Ulu Tiram pada 3 dan 4 November lalu. Semasa serbuan itu, 5 individu lain termasuk 2 wanita turut ditahan. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata si anak berusia 17 tahun dan bapa berusia 47 tahun dipercayai mastermind dalam menjalankan kegiatan pengedaran dan pembungkusan itu sejak Ogos lalu. Ketika operasi, polis turut merampas 216 kg ganja, 13.11 gram ketamin dan 12 gram pil ekstasi yang keseluruhannya bernilai RM542,674. 2 kereta dan sebuah motosikal serta wang tunai RM5,000 juga dirampas. Modus operandi dia mendapat bekalan dadah dari melalui Korea lah. Okay, Korea Service sama ada dari pengangkutan, ada di dalam ni kita dapati ada menggunakan kenderaan public transport. Okay, public transport membawa dadah ni dari utara hantar ke sini dan disimpan di lokasi yang mengelirukan lah. Okay. Jelas Datuk Kamarul Zaman, hasil saringan ujian air kencing mendapati 6 suspek positif dadah. Manakala salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah berkaitan dadah. Kesemua suspek direman 7 hari hingga 11 November depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Susulan kebakaran kediaman di Kampung Baru, Ibu Negara malam semalam. 90% daripada rumah milik Abdul Rahman Ma'arif musnah dijilat api dan tiada apa yang boleh diselamatkan. Walaupun punca kebakaran masih dalam siasatan, Abdul Rahman yang ditemui kru berita Al Hijrah pagi tadi tidak menolak kemungkinan insiden berpunca daripada beberapa faktor termasuk angkara perbuatan khianat. Bahkan kita orang tak boleh nak cakap apa lagi. Pasal kita tunggu dari bomba, ada setengah dia cakap budak penagih dan isap. Kan? Saya tanya dia orang belakang kat parking, dia kata tak ada nampak. Tapi dia cakap ada orang suruh. Tu saya tanya, boleh tu saya nak tanya siapa yang suruh bakar. Saya nak tanya satu je. Saya cakap boleh tu, boleh tak cik ambil gambar budak tu pun kat saya nak tahu. Tanya dia siapa yang suruh bakar rumah tu. Ada setengah cakap lintasan. Pasal dah 2 kali dah. Ni kita orang tak ni kata api lintasan ni. Tapi kita tak repair lah kan. Katanya lagi 9 penghuni warga asing yang juga pekerja kedai makannya terpaksa keluar dengan sehelai sepinggang selepas semua pakaian dan barang-barang berharga musnah dijilat api termasuk dokumen perjalanan mereka. Buat masa ini, kesemua penghuni ditempatkan di kawasan penempatan sementara. Sementara itu, ibu kepada bayi yang terlibat dalam kebakaran itu bersyukur kerana pengasuhnya mengambil tindakan pantas keluar dari rumah tersebut sejurus melihat api semakin marak. Baby duduk tidur. Pengasuh tengok macam ada api kan. Dia pergi buka bilik dia, pergi tengok kat belakang. Kakak duduk kat kedai. Duduk kat kedai. Lepas tu suami kakak lah. Dia panggil kakak. Mami, anak duduk kat dalam, rumah terbakar. Tu kakak kelah kabut. Kelah kabut kakak datang tu, dia orang buat kuan baby dah lah. Turut terkesan bangunan berhampiran milik Property Management UTM Holdings Sendirian Berhad. Setakat penyiasatan awal pihak kita kira tadi mungkin 18 unit aircon yang rosak teruk. Dan begitu juga separuh daripada bilik-bilik sewa kita kat sini sekarang tak ada elektrik. So sekarang kita akan panggil kita punya technician untuk buat penyiasatan lebih terperinci. So kemudian kalau macam boleh tengok frame-frame keselamatan ni pun semua dah terbakar. So yang lain tingkat-tingkat pun banyak yang cair dan ada yang sudah retak. Tinjauan kami siang tadi turut mendapati pihak Tenaga Nasional Berhad, TNB dan bomba berada di tempat kejadian bagi kerja-kerja baik pulih serta mengambil keterangan mangsa.
Seperti yang anda lihat di belakang saya, sebiji rumah yang mempunyai 4 buah bilik musnah, terbakar semuanya. Dan sekarang saya berada di bangunan asrama UTM dan di bangunan ini juga terdapat fasiliti-fasiliti yang musnah akibat terkena tempias daripada kebakaran semalam. Namun syukur alhamdulillah tiada kemalangan jiwa yang berlaku di kedua-dua kediaman. Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Baik, kita akan ke laporan seterusnya. Pengurusan TV Al-Hijrah hari ini melakukan kunjungan hormat ke atas Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS Zainal Said di Menara MAINS Seremban pagi tadi. Pertemuan bertujuan meneroka kerjasama strategik berkaitan promosi dan publiciti produk MAINS, khususnya zakat dan wakaf, selain mengukuhkan jalinan ukhuwah di antara TV Al-Hijrah dan MAINS. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata dalam pertemuan lebih sejam itu potensi kerjasama dalam menyebar luas ilmu dan dakwah turut diberi perhatian. Antaranya program menyebar luas dakwah, menyebar luas aktiviti-aktiviti zakat, wakaf dan juga beberapa program pengisian yang kita boleh laksanakan bersama. Agensi MAIS dan juga TV Hijrah telah pun lama bekerjasama dan insya-Allah pertemuan pada hari ini dia mengukuhkan lagi ruang kerjasama dan mengukuhkan lagi jalinan perhubungan di antara TV Hijrah dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Turut hadir Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah Saiful Lizan Siddiq. Sebagai salah satu platform publiciti terbaik, TV Al-Hijrah dilihat pilihan tepat buat MAINS dalam menjalinkan kerjasama sesama agensi agama Islam. MAINS juga menyifatkan menerusi TV Al-Hijrah. Peluang kerjasama bersama stesen TV patuh syariah itu dilihat bertepatan dan sinonim dengan produk serta perkhidmatan yang disediakan majlis agama berkenaan. Kita harap melalui pemasaran yang kita buat melalui TV Hijrah ini kita dapat capai seramai mungkinlah umat Islam di Malaysia dan khusus Negeri Sembilan untuk sama melihat perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan mereka berkomitmen untuk berzakat, berwakaf dan bersama untuk menguruskan harta khususnya hibah, wasiat dan faraid dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Zainal berharap melalui kerjasama dengan TV Al-Hijrah, usaha menguar-warkan produk dan perkhidmatan MAINS akan memberi impak positif kepada masyarakat, lebih-lebih lagi dalam memberi kesedaran tentang pengurusan zakat dan wakaf. Selepas ini, hormati sensitiviti agama ketika kempen pilihan raya. Jiran bukan Islam saya beri makan kucing saya daging khinzir, lepas tu kita pegang kucing tu. Macam mana tu Ustaz? Kita bagi makan pada kucing-kucing. Kita bagi makan pada ikan-ikan. Kita bagi makan itik ayam kat kampung. Semua tu akan menyebabkan kita murah rezeki. Apa-apa pun, kita bela binatang ni jangan sampai kita dimudaratkan dengan binatang-binatang tersebut. Contohlah, bela ular. Salatun bissalamil mubin biduqatil ta'ini ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saksikan kami marhaban dalam Hijrah Berselawat hanya di TV Al Hijrah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Semua calon dan parti yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 dinasihatkan untuk menghormati sensitiviti agama ketika berkempen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata isu berkaitan agama tidak wajar disentuh kerana ia boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam. Kita kena hormat tentang prinsip ataupun yang telah pun kita terima pakai sejak kontrak sosial daripada kita mendapat kemerdekaan lagi, maka kita mengharapkan isu-isu agama terutama yang menyentuh soal Islam ini, kita harapkan tidak ada orang yang nak mempermainkan apabila kita bercakap soal Islam dan juga kedaulatan Islam. Kerana Islam jangan disentuh, kerana orang Melayu ni dia ada sinergi dengan. Menurut Datuk Idris, sebagai sebuah negara yang terkenal dengan budaya penuh sopan santun, amalan itu perlu dikekalkan setiap masa. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyantuni masyarakat Cina di Pasar Lama Bagan Serai pagi tadi. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin telah pun menasihati calon Barisan Nasional BN Parlimen Padang Besar Datuk Zahida Zarek Han supaya pulang ke rumah segera untuk menjalani tempoh edah yang ditetapkan syarak. Datuk Zahida 20 Ogos lalu kematian suaminya dan sedang menjalani tempoh edah selama 4 bulan 10 hari. Jelas Datuk Dr. Muhammad Asri, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut ada menghubunginya untuk mendapatkan pandangan berhubung status kempen Datuk Zahida yang berada dalam tempoh edah. Saya juga telah dihubungi oleh calon berkenaan. Saya menyatakan pada beliau hendaklah pulang ke rumahnya. Dan jika beliau keluar berkempen, saya dipahamkan sudah berada di Perlis, beliau melanggar hukum hakam syarak. Mufti Perlis ini juga memberi panduan dan menasihati Datuk Zahida bahawa beliau boleh berkempen secara dalam talian, menerusi rakaman video atau melalui penstreaman langsung atau live streaming bagi mendekati pengundi di kawasan parlimen yang ditandinginya. Katanya, Datuk Zahida tiada keperluan untuk keluar ketika dalam edah kerana aktiviti politik ketika ini bukanlah sesuatu yang amat mendesak bagi kehidupannya. Saya bersangka baik beliau akan pulang ke rumahnya. Kerana itu sebagai satu orang wanita muslimah, saya percaya beliau akan mematuhi hukum hakam syarak itu. Itu dulu kepercayaan saya. Tapi kalau beliau tak pulang, saya rasa taklah kot. Saya rasa kalau tak pulang, saya rasa amat tak wajarlah kalau perkara seperti itu satu orang calon tak dapat mendisiplinkan dirinya. Bagaimana rakyat nak memberikan sokongan kepada orang yang gagal memegang prinsip yang sangat asas dalam kehidupan, iaitu menghormati rumah perkahwinannya. Datuk Dr. Muhammad Asri berkata demikian dalam satu temubual eksklusif bersama Berita Al Hijrah di kediamannya di Padang Besar semalam. Kita ke Negeri Sembilan pula. Pasar Minggu Batu Kikir merupakan lokasi popular di Negeri Sembilan bagi orang ramai mendapat bekalan sayur, ikan, ayam dan produk kampung. Kemeriahannya telah menggamit ke semua 4 calon parlimen jempol untuk hari-hari kempen masing-masing. Keempat-empat mereka secara sihat telah bertembung di Pasar Minggu Batu Kikir seawal jam 9 pagi lagi. Antara yang terawal khasnya Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli yang juga Adun Serting yang mewakili Barisan Nasional. Ahli politik veteran Tan Sri Khalid Yunus yang mewakili Parti Pejuang turut dilihat sama berkempen dengan menyantuni pengunjung dan penjual. Dua lagi calon mewakili Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional masing-masing diwakili Nur Effendi Muhammad Saleh dan Norwani Ahmad turut mengambil kesempatan dari kemeriahan Pasar Minggu Batu Kikir untuk berkempen. Di kesempatan itu, masing-masing calon sempat menyatakan aspirasi mereka dan menyatakan hasrat dan tujuan menawarkan diri. Sudah tentu saya juga mempunyai visi dan misi untuk memberi sentuhan dari segi usahawan muda, kemudahan prasarana, ya, baik hospitalnya, sekolah agama rakyat, pusat tahfiz, sekolah dan lain-lain. Saya muncul semula
untuk menyertai pilihan raya umum pada kali ini. Memandangkan pada keadaan politik yang kacau bilau dan juga kedudukan ekonomi yang bermasalah besar. Selama hari ini, kerajaan hanya membuat apa yang dia rasa perlu, rasa betul. Hari ini kita nak apa seluruh masyarakat kita dengar dan kita bawa. Selama ini kita tak nak dasar tu kita yang bentuk. Kita membentuk dasar bersama. Sebab hari ini bila kita menang, bukan kita yang menang, tapi rakyat yang menang. Antara inisiatif lain adalah sarapan percuma untuk anak-anak. Bagi saya ini juga patut diperjuangkan di seluruh peringkat, khususnya wanita. Kita sebagai ibu awal pagi tak sempat nak siapkan sarapan untuk anak-anak. Wanita bekerjaya ni sangat rushing. Sangat orang kata masa tu sangat terhad. Parlimen Jempol sebelum ini diwakili Datuk Muhammad Salim Sharif dari Barisan Nasional dan seramai 95,813 pengundi dari parlimen itu akan menentukan wakil mereka 19 November nanti. Imran Khan mahu penyokong terus berhimpun di jalanan. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mahu perarakan besar-besaran di Islamabad bagi menuntut pilihan raya segera diteruskan esok. Sebelum ini, himpunan beramai-ramai penyokongnya berdepan ancaman apabila berlaku insiden tembak yang hampir meragut nyawa beliau sendiri. Kenyataan itu dikeluarkan Imran secara langsung dari sebuah hospital yang terletak di timur Lahore semalam. Terdahulu, nyawanya terancam apabila dia ditembak di kaki ketika menyertai perhimpunan rakyat di daerah Wazirabad yang mendesak pilihan raya segera diadakan. Imran kini dibenarkan keluar dari hospital tersebut dan berhasrat meneruskan lagi himpunan besar-besaran bersama penyokongnya. Bagaimanapun jelas Imran, beliau mungkin tidak dapat menyertai himpunan berkenaan ekoran keadaan kakinya yang masih belum pulih, namun menyebut akan bersama-sama penyokongnya ketika himpunan itu dibuat di Rawalpindi. Imran Khan dan penyokongnya turun ke jalanan melalui siri perhimpunan dan demonstrasi bagi mendesak pilihan raya segera diadakan. April lalu, Imran Khan menyifatkan penyingkirannya sebagai Perdana Menteri melalui undi tidak percaya adalah satu konspirasi luar yang dicanang Amerika Syarikat yang dikatakan bersekongkol dengan beberapa parti pembangkang Pakistan. Pun begitu, ia dinafikan sekeras-kerasnya oleh kerajaan, pasukan tentera dan Washington sendiri. Korban susulan nahas pesawat Precision Air di Tanzania meningkat kepada sekurang-kurangnya 19 orang. Perdana Menteri Kassim Majaliwa menyebut seluruh Tanzania bersedih dan berkabung di atas apa yang berlaku. Pesawat malang ini terhempas sewaktu cubaan mendarat di sebuah lapangan terbang. Ketika itu, cuaca buruk dilapor melanda kawasan berkenaan. Ia sebelum itu berlepas dari Dar es Salaam menuju Bukoba sebelum tiba-tiba hujan lebat, ribut petir dan kilat melanda. Jarak penglihatan yang buruk juga menjadi punca pesawat berhasrat untuk mendarat. Semasa insiden, 43 orang berada dalam pesawat berkenaan, termasuk 39 penumpang, 2 juruterbang dan 2 lagi anak kapal. Seorang bayi antara penumpang pesawat ini. Setakat ini, 26 orang dilapor selamat. Di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol memohon maaf kepada rakyatnya atas insiden rempuhan maut di Itaewon yang mengorbankan 156 nyawa pada 29 Oktober. Siasatan menyeluruh akan dibuat bagi mengenal pasti punca kejadian. Permohonan maaf itu dibuat Presiden Yoon semasa sesi mesyuarat bagi mengkaji kawalan kumpulan dan keselamatan lain susulan tragedi itu. Katanya sebagai Presiden, beliau bertanggungjawab melindungi nyawa dan keselamatan rakyat. Presiden Yoon juga memohon maaf kepada waris dan keluarga bangsa. Beliau menggesa kerajaan untuk mendepani impak tragedi seumpama itu dengan cara yang lebih bertanggungjawab dan menambah baik peraturan keselamatan sedia ada bagi menjadikan negara itu lebih selamat. Presiden Yoon juga komited untuk berkongsi hasil siasatan berhubung tragedi ini kepada orang ramai secara telus tanpa sebarang keraguan. Berehat seketika, selepas ini kita tinjau perkembangan PRU 15 di Pahang dan Perlis.
Pahang antara negeri yang menjadi tumpuan pada PRU kali ini kerana kubu kuat Parti Barisan Nasional BN itu kali ini turut memperlihatkan parti-parti lain mengemukakan calon-calon yang tidak kurang hebatnya dan pastinya masing-masing ada strategi untuk menang dan mendapatkan mandat di negeri itu. Jadi wartawan kami Abdul Rahman Kunyu kini telah bersiap sedia untuk berkongsi dengan kita senario di Bentong Pahang. Assalamualaikum Abdul Rahman. Okey, Rahman, apakah yang dapat dikongsikan dari Bentong dan sejauh mana persaingan antara calon-calon? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul tu Fazida, di P089 ini menyaksikan pertembungan 5 penjuru di antara Tan Sri Liau Tong Lai daripada Barisan Nasional, Datuk Roslan Hassan daripada Bersatu, Yang Syafura Uthman daripada DAP, serta 2 ahli bebas, 2 parti bebas, Acik Khalil dan Wong Tek yang mewakili bebas. Dan apa yang saya boleh kongsikan landscape politik di sini, jika kita mengimbas kembali PRU 14, penyandang kerusi di P089 ini adalah Wong Tek dan kali ini daripada Pakatan Harapan. Dan kali ini beliau bertanding di atas tiket calon bebas di sini. Dan calon DAP pula yang Syafura merupakan penyandang Don Ketari dan kini ke Parlimen Bentong. Manakala calon Barisan Nasional Tan Sri Liau Tong Lai pernah menyandang kerusi P089 ini selama 4 penggal. Ya, saya sempat bertemu dengan Tan Sri Liau Tong Lai dan juga Yang Syafura. Masing-masing mempunyai strategi tersendiri tetapi mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu inginkan sesuatu pembaharuan di Bentong ini, termasuk pembangunan ekopelancongan dan peluang yang lebih besar untuk warga Bentong. Dan persaingan yang sengit ini membuatkan kita susah untuk meramal siapakah calon yang mampu menawan P089 Bentong ini, Fazida. Dan Rahman, pastinya bertemu dengan pengundi-pengundi dan penduduk tempatan di Bentong. Apakah yang menjadi aspirasi dan hasrat pengundi untuk masa hadapan, Rahman? Ya, Fazida, hasil perjumpaan saya bersama dengan warga Bentong, mereka inginkan pembangunan yang baik, terutama kerana mereka mengatakan bukan hanya tertumpu kepada ekopelancongan semata, malah perlu ada pembangunan dan juga peluang-peluang perniagaan kepada mereka yang lebih pesat. Dari pembangunan ini maka wujudlah peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk di sini dan tidak perlu mereka berhijrah ke ibu kota. Dan anak-anak muda pula mereka memerlukan, hasil perjumpaan saya, mereka memerlukan sport center dan mereka juga inginkan peluang pekerjaan kepada mereka kerana mereka terpaksa melakukan 2-3 kerja di sini, 2-3 kerja di sini dan boleh dikatakan kos sara hidup di sini agak tinggi sama seperti di ibu kota. Dan ini antara permintaan mereka kepada calon-calon yang bertanding agar nasib mereka terus dibela. Dan saya rasa anak muda ini merupakan salah satu tunjang utama dan jika hati mereka dapat dimenangi maka lebih tinggilah posibiliti calon-calon itu untuk memenangi di P089 ini, Fazida. Dan Rahman, secara ringkas, dari sudut kempen antara calon-calon, apa yang ditawarkan kepada pengundi, Rahman? Fazida, setiap calon mempunyai strategi yang sangat baik. Mereka sentiasa mendekati pengundi dengan menyampaikan manifesto-manifesto yang mereka inginkan, terutama jika mendapat mandat kepada mereka untuk PRU yang ke-15 ini. Selain itu, mereka banyak bersua bersama anak-anak muda kerana lonjakan pengundi anak muda ini juga sangat tinggi di PRU ke-15 ini. Mereka juga tidak ketinggalan berkempen di media-media sosial untuk memenangi hati-hati generasi baru. Seperti yang saya maklumkan tadi, Fazida, apa yang mereka tawarkan kepada mengundi termasuklah peluang-peluang pekerjaan, pembangunan dan juga pembaikan pemparitan bagi menangani masalah banjir yang berlaku di Bentong ini. Seperti mana yang kita tahu, banjir di Bentong ini sangat menakutkan dan itu antara manifesto-manifesto mereka, iaitu dengan membina pemparitan dan membina sistem agar Bentong ini dapat kawalnya daripada segi banjir itu sendiri. Jadi itu antara manifesto-manifesto yang dibawakan oleh mereka di Bentong ini bagi PRU 15 ini, Fazida. Jadi saya rasa setakat itu saja, Fazida, apa yang saya dapat kongsikan daripada P089 Bentong. Kembali ke rakan tugas. Silakan, Fazida. Baik, terima kasih Rahman melaporkan langsung dari Bentong Pahang. Baik, berita Al-Hijrah berehat seketika. Selepas ini kita tinjau perkembangan di utara tanah air bersama kru di Kedah. Kita kembali selepas ini.
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. Menyusahkan. Maka suara macam nak tolak kereta Orang tolak kereta. Allah, berat suaranya. Jadi berat suara tu. Berat sih. Apabila suara meneran, ya lagu akan keras. Keras. Kok mana-mana keras. Keras. Tak akan lembut. Makhraj sifat pun akan berubah. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Saya pernah bertanya kepada guru saya, macam mana keadaannya kalau Imam Mahdi muncul? Dan macam mana pula keadaannya kalau saya ditakdirkan tak kenal dengan Imam Mahdi dan saya pula yang membangkang Imam Mahdi? Perlu tak saya pergi cari Imam Mahdi sekarang? Kata guru saya, tak perlu cari Imam Mahdi. Nanti bila Imam Mahdi muncul, kita akan tahu bahawa dia muncul. Tugas kita sekarang. Kita pun jika ditanyakan soalan muflis itu apa, bankrupt itu apa, maka kita akan menjawab jawapan yang sama dengan jawapan para sahabat, iaitu muflis itu adalah seseorang yang tidak mempunyai wang harta untuk membayar hutangnya. Menjadi orang yang muflis, yang miskin pada akhirat adalah sesuatu yang dahsyat dan mengerikan. Kerana hari akhirat itu adalah alam yang kekal abadi. Kembali dalam berita Al-Hijrah, dari Pahang kita terus ke utara tanah air bersama wartawan Siti Farida Busairi di sana. Assalamualaikum Farida. Tadi kami ada laporan dilaporkan tentang status calon yang masih ada tempoh edah untuk berkempen. Mungkin Farida boleh perjelas apa lagi nasihat Mufti Perlis tentang isu seumpama itu, Farida. Terima kasih Fazidah. Saya sendiri semalam sempat menemui Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin di kediamannya di Padang Besar dan beliau berkata bahawa Datuk Zahidah tidak seharusnya berada di Perlis dan menasihati beliau untuk segera kembali ke rumah kediaman bersama arwah suaminya yang saya difahamkan terletak di Kuala Lumpur. Menurut Mufti, sebenarnya Presiden UMNO dan juga Datuk Zahidah sendiri ada menelefon beliau untuk bertanyakan mengenai pandangan tentang etika berkempen dalam Islam bagi calon wanita dalam tempoh edah. Dan Mufti sendiri telah menyarankan agar kempen hanya dilakukan menerusi platform media sosial atau membuat rakaman video atau membuat live streaming sahaja. Itu adalah saranan yang lebih baik dan lebih menepati hukum syarak. Okey, Farida, dipahamkan Farida dan juru kamera Nazirul Hafiz ada menjenguk Parlimen Padang Besar dan dengannya penduduk di sana ada isu masih belum selesai, ibarat menunggu buah yang tak gugur. Apa kisah sebenarnya di sana, Farida? Ya, benar Fazida. Semalam saya sempat menjenguk ke Padang Besar bersama juru kamera dan sebenarnya penduduk di sana masih lagi menanti dengan janji pihak berkuasa untuk membina sebuah hospital digital Padang Besar yang telah diumumkan sejak 2015 dan masuk tahun ini rasanya dah 7 tahun lamanya. Dan sehingga kini bayang hospital tersebut masih lagi belum diketahui. Menurut penduduk, mereka sangat memerlukan sebuah hospital di Padang Besar memandangkan mereka di sana jika ingin mendapatkan rawatan bagi penyakit kronik atau kecemasan, mereka perlu bekerja ke Hospital Kanga yang mengambil 1 jam perjalanan jauhnya. Berdasarkan tinjauan penduduk di Padang Besar, kebanyakannya mereka telah berusia dan berpendapatan rendah dan juga ada yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Lagi pula berbahaya ya di Padang Besar jika mereka tidak mempunyai hospital, memandangkan di sana adalah kawasan tumpuan pelancong dan orang luar yang suka membeli belah kerana kawasannya bersempadan dengan negara Thailand.
Jadi harapan penduduk kepada YB yang bakal mendapat mandat nanti agar YB tersebut akan dapat merealisasikan impian mereka untuk mempunyai sebuah hospital di Padang Besar. Baik, terima kasih Faridah langsung dari Kedah. Faridah seharian di Perlis semalam untuk meninjau senario menjelang hari pengundian di sana. Baik, laporan itu menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini PRU 15. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.